عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور والذين كفروا يخرجهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قال في لسانه الشريف: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar tak ni semua? Saya rasa macam tak dengar je. Dengar Alhamdulillah. Jalla wa'ula Jalla wa'ula Allah subhanahu wa ta'ala apabila diutuskan seorang Nabi, maka Nabi itu ada kaumnya yang diutuskan. Setiap kaum pada setiap Nabi ada di antara mereka yang mendurhaka, ada di antara mereka yang beriman. Akan tetapi persoalannya, bila waktunya Allah Jalla wa'ala akan mengutuskan seorang Nabi. Nabi diutuskan ketika mana manusia sudah lagi tidak ada sifat kemanusiaan. Nabi diutuskan ketika mana sudah tidak ada lagi sifat-sifat mulia daripada kalangan makhluk. Nabi diutuskan sudah ketika mana sudah tidak ada sifat malu di dalam masyarakat. Maka ketika itu Nabi akan diutuskan oleh Jalla wa'ala untuk membetulkan keadaan dan meneruskan amalan-amalan yang dibuat oleh para anbiya sebelum daripada mereka. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala apabila Allah ta'ala turunkan, Allah ta'ala utuskan Nabi Adam. Nabi Adam adalah makhluk yang pertama. Maka ketika itu Nabi Adam mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Tapi dalam masa yang sama ada juga seorang yang degil. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, daripada anak-anaknya semuanya sudah selamat, ada juga seorang anaknya yang tak selamat. Setiap daripada anbiya, setiap daripada rasul diutuskan dalam keadaan manusia sudah tidak ada akhlak. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam hidup bersama dengan masyarakat Arab selama 40 tahun sebelum Nabi diutuskan menjadi Nabi. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermain dengan kanak-kanak. Pada remaja sedikit, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mula menunjukkan sifat-sifat yang baik. Pada awal 20-an, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berlaku keruntuhan Kaabah.
Maka ketika itu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dijemput untuk hadir bersama-sama dengan penduduk Mekah membina Kaabah dengan syarat mas naked. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi, nak hampir Nabi tunggu, Nabi tidur. Ditidurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sampailah selesai majlis, Nabi dibangunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Apa yang berlaku? Nabi hidup dalam masyarakat Arab. Di dalam Al-Bidayatul Hidayah Imam Ibn Kathir, di dalam At-Tabari, di dalam kitab-kitab sirah ulama-ulama yang terdahulu, disebutkan bahawa sesungguhnya masyarakat Arab adalah satu masyarakat yang sudah tidak ada lagi sifat kemanusiaan di dalam diri mereka. Ini disebutkan oleh Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Ketika mana orang-orang Arab sudah lagi tidak ada kasih sayang kepada orang-orang miskin, sudah tidak ada lagi kasih sayang kepada anak-anak yatim. Allah Ta'ala kata, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tak cukup dengan tu, mereka sudah tidak ada lagi sifat belas kasihan di dalam perniagaan. Mereka sudah tidak ada lagi belas kasihan di dalam percakapan. Mereka cakap apa sahaja yang mereka nak cakap. Mereka nak buat apa sahaja mereka nak buat. Maka Allah Ta'ala turunkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wailul likulli humazatil lumazah. Bukan itu sahaja, bahkan mereka adalah antara orang-orang yang suka mengumpul harta mereka. Mereka suka mengumpul harta mereka, banyak mereka suka mengumpulkan harta. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu. Jadi bukan itu, ini kita lihat daripada sifat akhlak, daripada segi akhlak. Belum lagi daripada segi kemanusiaan manusia, sifat-sifat manusia yang semula jadi. Mereka ini orang-orang Arab, wanita sudah dijadi bahan dagangan, barang dagangan untuk mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dia bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku telah mengumpulkan 4 perkahwinan untuk dijadikan di dalam syariat Islam, manakala yang lebih daripada 4 itu adalah diharamkan di dalam Islam. Bagaimana yang lebih itu ya Rasulullah? Kata para ulama, ada di antaranya yang seorang wanita, 10 orang lelaki bermain dengan wanita tersebut, kemudian tunggu relax, tunggu dapat anak, datang pula pakar DNA. Zaman itulah dia tengok je tapak kaki, ini anak kau, anak kamu. Bila pergi pada anak kamu, okey, ini isteri kamu, ini anak kamu. Yang 9 ni apa jadi? Alhamdulillah. Ini yang berlaku pada Arab. Tak cukup dengan tu, wanita apabila datang haid, wanita akan diletakkan di dalam penjara, di dalam rumah, diberi makan di bawah pintu sel. Mereka mengatakan wanita ini membawa sial kerana darah yang keluar itu
adalah darah kotor dan semuanya membawa sial. Wanita dipermainkan, wanita diperjudikan, wanita dijadikan bahan ketawa, wanita dijadikan segala-galanya. Itu wanita pada zaman Arab. Belum lagi lelakinya. Lelakinya mereka orang-orang Arab ini, kalau kita lihat di dalam sirah, mereka akan mengatakan orang-orang lelaki mereka akan duduk, mereka akan berdiri saf. Kemudian mereka akan buka seluar mereka, mereka akan kencing, tengok kencing siapa yang paling jauh. Ini orang Arab. Dan ini berlaku. Dan sekarang ini tuan-tuan, sekarang ini ibu-ibu, sekarang ini datuk-datuk, datin-datin, bahawa masyarakat kita sekarang ini sudah tidak ada lagi sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat malu pada diri sendiri, sifat malu pada orang lain, sifat malu pada Allah Jalla wa'ala, sifat malu pada tubuh badan sendiri pun mereka sudah tidak ada malu lagi. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mana umurnya 40 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula untuk menyampaikan Islam setelah wahyu turun kepadanya. Tetapi kalau kita lihat 10 tahun ataupun 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah itu, semuanya berada dalam iman. Yang diajarkan iman, yang diajarkan akhlak, yang diajarkan baik, diajarkan sifat mahmudah, diajarkan janganlah kamu makan wailul lil mutaffifin, jangan kamu kurangkan timbangan, jangan kamu mengumpat, jangan kamu memukul, jangan kamu memaki, jangan kamu itu yang diajarkan di Makkahul Mukarramah. Apabila sampai ke Madinatul Munawwarah, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam sudah ada kuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada negara. Maka ketika itulah, maka segala hukum yang kita lihat sekarang ini, segala hukum yang kita lihat di dalam masalah-masalah aurat, masalah apa, segalanya datang selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pindah ke Madinatul Munawwarah. Ala kulli hal, tetapi ketika mana Nabi diutuskan, ketika manusia sudah tidak ada lagi qiyamul insaniyah, sudah tidak ada lagi sifat kemanusiaan. Saya lihat di dalam media sosial di barat, orang-orang putih mereka sudah tidak ada lagi sifat malu, sehingga kan orang yang mereka akan tanya, kamu wajin ke kamu bukan wajin? Astaghfirullahalazim. Kamu wajin? Tak, kamu bukan kawan kami. Kamu ni kamu suka macam mana, kamu suka macam mana, la haula wala quwata illa billah. Sudah tidak ada malu. Tuan-tuan tengok tuan-tuan, saya nak datangkan satu keajiban. Apabila malu sudah tidak ada, maka Nabi diutuskan. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis, Nabi mengatakan, al-haya'u wal-imanu fi qaranin, wa idza suliba ahaduhuma tabi'ahu al-akhar. Wahai manusia, sesungguhnya malu dan iman berada di dalam ikatan yang sama. Sekira mana dicabut salah satu, maka yang satu lagi akan mengikut. Kalau dicabut iman, maka yang malu akan terikut. Kalau dicabut malu, maka iman juga akan terikut.
Jadi hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan iman dan malu di dalam satu kelompok. Bahkan Sayyidina Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu meletakkan di dalam Syu'abul Iman salah satu daripada cabang-cabang keimanan al-haya, malu. Akan tetapi Nabi SAW sebut malu adalah iman, iman adalah malu. Sekira mana seseorang itu sudah tidak ada malu. Tuan-tuan, saya buat program, saya buat event di Stadium Kajang bulan 2-3 bulan lepas. Konsert 30 penyanyi datang. Saya sampai menangis. Anak-anak Melayu kita ni tuan-tuan, semuanya sudah tidak ada rasa malu. Anak Melayu. Saya tak cerita orang lain. Yang datang pakai bikini ada. Yang datang pakai spender pun ada. Yang datang rambut sebelah putih, sebelah hitam. Dengan rambut pun putih, sebelah hitam. Baju pun sebelah putih, sebelah hitam. Kasut pun sebelah putih, sebelah hitam. Bermacam-macam style manusia. Bermacam-macam keadaan. Saya sampai saya menangis. Ya Allah, apa nak jadi ni ya Allah? Ini semua salah saya ya Allah. Saya ceramah di masjid, tiap-tiap malam saya ada ceramah di masjid. Tapi siapa nak ceramah kat orang kat sana? Siapa nak ajak mereka yang tak pernah datang solat? Siapa nak ajak mereka yang tak pernah tahu apa itu masjid? Saya jumpa tuan-tuan, saya dakwah masjid. Kemudian saya dakwah geng-geng ni. Depan rumah saya orang Melayu, anak seorang tak tahu syahadah. Astaghfirullahalazim. Orang Melayu syahadah tak tahu. Sembayang je lah, apa-apa je lah, ikut je lah. Ini berlaku tuan-tuan. Jadi apabila kita lihat tuan-tuan, sifat malu ini akan hilang daripada seseorang bukan secara straight, tidak. Sifat malu ini akan hilang daripada seseorang apabila mula-mula dia tidak pernah tahu. Kemudian baru dia tahu. Kemudian dalam masa dia nak mencuba tu pun masih lagi ada malu. Kemudian sudah mencuba, astagfirullah. Kemudian besok datang lagi, nak mencuba lagi, sehingga ketika itu sudah tidak ada malu. Asalnya tu orang tengoklah ni, selepas itu apabila sudah melakukannya, maka ketika itu malu ditarik oleh Allah Ta'ala. Apabila malu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriquha wa huwa mu'min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak seseorang itu meminum arak. Ketika mana dia sedang minum arak, dia beriman. Tidak seseorang itu berzina. Ketika sedang dia berzina, dia beriman. Tidak seseorang itu mencuri. Ketika mana dia sedang mencuri, dia beriman. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan iman seseorang ketika mana dia melaksanakan. Benar ataupun tidak? Benar. Tuan-tuan, ketika mana ada orang yang mulutnya ini tidak boleh mampu untuk stop. Apabila dia bercakap, maka apa yang terjadi? Dia akan tersalah, dia akan mengumpat, dia akan mengata, dia akan memaki, dia akan ikutlah. Maka ketika mana dia buat begitu, cakap. Ketika itu, apakah orang itu tahu dia mengumpat, tahu dia mengata, tahu dia ini, tak tahu. Bahkan dia sehingga sudah rasa tidak malu, dia melafazkan dengan ayat Quran, dia melafazkan dengan apa, sehingga dia itu sendiri orang-orang yang sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit daripada iman. Jadi oleh yang demikian, iman adalah kepercayaan, faith, yang ada pada setiap manusia, tidak kira siapa, walaupun etis. Mereka beriman, mereka ada faith. Faith mereka mengatakan makan kenyang, tak makan mati. Itu faith. Artinya mereka beriman juga. Cuma kita ada beriman dengan sesuatu yang kita sendiri tidak pernah nampak. Kita beriman dengan khabar. Kita beriman semuanya dengan sama, dengan mendengar. Kita dengar Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bersifat dengan Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah dan sebagainya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan ni, malaikat begini, kiamat begini, seterusnya begitu. Jadi kesemua tadi, berimannya seseorang itu ketika mana dia merasakan ada sesuatu yang menggerakkan dirinya, kekuatan yang datang seseorang, seolah-olah satu apa, kalau bahasa orang-orang tabligh dipanggil apa, jos, bahasa orang tabligh. Kalau bahasa kita dipanggil apa, kalau bahasa kita macam majzub sikit, bahasa Arab dia panggil majzub. Jadi dia datang macam kekuatan sedikit nak, kena buat ibadat, kena buat ni. Sebab apa? Sebab iman ketika itu sedang naik. Tapi iman ini dia tidak sentiasa naik. Tak ada. Dalam semayang tadi, siapa yang datang daripada awal sampai habis, dia khusyuk pada Allah Ta'ala? Tak ada juga. Mesti ada sedikit yang, tapi tak apa, itu semua kerja Allah Subhanahu wa taala. Kita ada faraid, yang lain kerja Allah Subhanahu wa taala. Tapi ala kulli hal, apa yang saya nak ceritakan ini adalah iman ini adalah kekuatan. Kekuatan ini datang
dengan sebab kita membaca Al-Quranul Karim. Kita memahami Al-Quranul Karim, iman datang. Kita duduk dalam majlis ilmu, majlis yang ada di dalamnya bacaan Al-Quran, majlis yang ada di dalamnya sunnah Nabi SAW, ada lagi majlis maulid lagi, Masya Allah. Maka ketika itu, sebab apa? Kita duduk dalam majlis, di dalamnya Al-Quran, di dalamnya hadis, di dalamnya tazkirah, di dalamnya memberitahu kepada kita bahawa meningkatkan iman dengan kini, dengan melakukan begini. Maka kesemua-semua ini perkara-perkara yang datangnya untuk diberikan oleh Allah untuk kita cari meningkat iman. Akan tetapi dalam kita nak meningkat iman, ada juga al-awaiq, ada juga perkara-perkara yang mendatang, perkara yang menyebabkan kadang-kala kita tak sedar, tanpa kita sedar kita terjerumus, sehingga kan didatangkan oleh Allah Jalla wa'ala bala, didatangkan oleh Jalla wa'ala akan musibah, akan fitnah, akan sesuatu yang menyebabkan dia akan stres, dia akan malu, dia akan seolah-olah, oh, I have no hope. Ketika mana diajar oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia kembali balik kepada jalan yang benar, supaya dia kembali balik kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih lagi tidak berubah. Dia masih lagi tidak berubah. Allah dah berikan warning. Dia buat lagi, berjaya lagi bisnes dia, contoh, dan dia masih lagi jauhkan diri daripada Allah. Allah Ta'ala datangkan warning kedua. Boom. Ikutlah apa sahaja. Kalau masih lagi tidak tahu, masih lagi tidak faham, masih lagi tidak sedar bahawa ia adalah satu amaran datangnya daripada Allah Jalla wa'ala, maka na'udzubillah, takut-takut dia akan mati dalam su'ul khatimah. Jadi ala kulli hal, iman adalah kekuatan untuk seseorang mempercayai sesuatu. Jadi tuan-tuan semua ni, ibu-ibu ni datang ke rumah Allah ni pasal apa? Pasal ibu-ibu, pasal ayah-ayah, tuan-tuan semuanya percaya bahawa Allah Jalla wa'ala telah mewajibkan ke atas nabinya, ke atas umat nabinya, sembahyang 5 waktu. Setuju ataupun tidak? Setuju. Bagus. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku dah wajibkan, dan kita iman, kita percaya tu, kita datang. Tapi ada di antara kita yang melebihi daripada seseorang, lebih tinggi daripada seseorang. Sebagai contoh, semua yang kita ada di sini, semua kita solat maghrib. Setuju? Kita solat maghrib semua berjamaah bersama dengan imam kita, Masya Allah, kita sembahyang maghrib. Tapi apakah salat kita itu sama tarafnya dengan semua orang yang salat? Apakah salat kita itu sama dengan semua orang? Tak. Nabi SAW, Nabi kata, kalau manusia mengetahui apa yang ada di dalam saf yang pertama, nescaya manusia akan berlumba-lumba kadangkala sampai nak bertaruh untuk nak duduk di dalam saf yang pertama. Baik. Siapa di antara kita, saya tak pernah tengok lagi kat Malaysia orang yang bertaruh untuk dapatkan saf yang pertama. Artinya apa? Alah, ambillah. Alah, ambillah. Nak duduk sini, duduklah. Tak kisah. Sedangkan
pada zaman Nabi SAW, mereka kadang-kadang dah duduk di dalam saf ini berjam-jam untuk nak sembahyang. Sebab apa? Mereka tak nak lari daripada saf yang pertama. Sebab apa? Sebab iman. Mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu saya katakan, tuan-tuan, iman adalah kepercayaan. Iman perlu diasah. Al-Quran perlu diasah, majlis ilmu perlu diasah, majlis zikir perlu diasah, dengan tolong menolong orang perlu diasah, dengan aktiviti-aktiviti yang menyihatkan aktiviti-aktiviti masyarakat perlu diasah, dengan menyampaikan, dengan berbuat baik kepada manusia. Maka iman ketika itu setiap hari akan naik, setiap hari akan naik, setiap hari akan naik, setiap hari akan naik. Sehingga kan ketika itu kita akan merasakan, nak buat jahat kita akan merasa malu. Nak buat sesuatu yang tak elok pun kita akan merasa malu. Sebab apa? Sebab iman sudah kukuh pada diri kita. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini baru tajuk saya. Tadi semuanya mukaddimah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam 13 tahun Nabi berusaha, bersungguh-sungguh, yang dia nak capaikan adalah bagaimana seluruh sahabat-sahabat ni semuanya beriman dengan Allah 100%. Jadi first workout adalah iman, bukannya first workout adalah body. First workout adalah iman. 13 tahun Nabi SAW untuk iman. Baik, apabila iman sudah ada, sudah terap di dalam jiwa, Allah Ta'ala kata, yudnina alaihinna min jalabibihinna, rendahkan pakaian kamu wahai wanita. Semua sahabat-sahabat, isteri-isteri mereka, anak-anak mereka, semuanya menutup aurat. Apa yang menyebabkan mereka terus menerima? Sebab iman. Allah Ta'ala kata, okey, pindah ke arah Kaabah. Semua manusia, semua sahabat berpindah ke arah Kaabah. Apa yang menyebabkan mereka boleh berpindah? Tanpa ada bantahan, tanpa ada sesuatu yang tanpa ada demo, tanpa ada orang memberontak, tak ada. Semua okey. Sebab apa? Sebab iman mereka telah dipupuk oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya iman itu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, Nabi datangkan syariat ke semua mereka boleh menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapang dada, walaupun mungkin ada di situ sedikit-sedikit, tapi akhirnya mereka semuanya berlapang dada dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka mendapat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sebab mereka redha dengan Allah dan Allah Ta'ala redha dengan mereka. Akan tetapi
yang diajarkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, wahai manusia, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai mereka yang mengatakan la ilaha illallah, wahai mereka yang mengatakan Muhammad Rasulullah, wahai mereka yang mengatakan bahawa Al-Quran adalah pegangan kami, bahawa sahabat-sahabat kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebut la ilaha illallah adalah ikhwan-ikhwan kami. Perkuatkanlah iman kita, hijrah diri kita daripada yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur, daripada yukhrijuhum minan nuri ilal dhulumat kepada yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, iaitu memindahkan diri kita, berhijrahnya kita pada malam ini. Ayat yang dibaca dalam doa tadi, ya Allah, pada malam yang mubarak ini, ya Allah, apa yang penghujung tahun ini, ya Allah, apa-apa yang kami lakukan yang lepas daripada dosa, daripada diampunkanlah ya Allah. Okey, dah habis azan, masuk pula hari yang baru. Ya Allah, kita dah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah tahun ini tahun untuk kami meningkatkan iman kami. Dengan kami akan memperbanyakkan membaca Al-Quran, kami akan memperbanyakkan hadir di dalam majlis, kami akan memperbanyakkan hadir di dalam majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang mendekatkan diri kepada Allah, majlis yang kita lihat di dalam majlisnya mendekatkan diri kita dengan Allah, majlis yang kita hadir padanya melihat ulama'nya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis-majlis ini mampu menjadi penawar kepada hati-hati yang luka, mampu menjadi penawar kepada sifat malu yang sudah dirobek oleh nafsu dan syahwat, yang telah dirobek oleh syaitan dan juga akal. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hijrah adalah perpindahan. Hijrah adalah keluarkan sifat daripada sifat yang sifat yang sudah tidak ada malu, kembalikan balik sifat malu dalam diri kita. Kerana apa, tuan-tuan? Bukankah saya katakan tadi, pada permulaan saya katakan, tidak Nabi diutus kecuali apabila umatnya sudah berada dalam keadaan yang sudah tidak terkawal. Maka sekarang ini, tuan-tuan, kalau zaman dahulu kita lihat ada kalangan orang yang lesbian, ada kalangan orang yang gay, ada kalangan orang yang bertukar-tukar pasangan. Okey, mereka Allah Subhanahu wa taala telah datangkan anbiya, mereka telah diazab, mereka telah diberikan peringatan. Akan tetapi, tuan-tuan, zaman sekarang ini kita berada lebih teruk daripada itu, lebih dahsyat daripada itu. Zaman dulu mereka sudah tidak ada malu dengan Allah, mereka tidak malu dengan makhluk, mereka sudah tidak ada malu dengan diri mereka. Tapi zaman sekarang, tuan-tuan, bukan sahaja tidak malu dengan manusia, tidak malu dengan makhluk, tidak malu dengan Allah, tidak malu dengan diri mereka, bahkan sekarang ini mereka sudah tidak malu lagi dengan hadiah pemberian Allah kepada diri mereka, sehingga mereka menukar jantina-jantina mereka. Apa maksud dia? Apa sebenarnya yang telah berlaku?
maka hakikatnya adalah kalau Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, dan dia adalah baginda, adalah Nabi Khatimul Anbiya, Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi selepasnya. Maka kalau sudah sampai tahap yang sedemikian, yang mana umat ini telah melakukan sesuatu yang tidak pernah berlaku pada umat-umat yang terdahulu, disebabkan kehilangan sifat malu, maka saya menjangkakan tak lama lagi lah, tidak lama lagi. Sehingga kan ramai di antara para ulama telah mengatakan, kerana makhluk manusia ni tuan-tuan, binatang, kalau sekira mana binatang sudah lagi tidak menyebut nama Allah di dalam lidah mereka, sudah tidak lagi menyebut nama Allah, mereka akan mati. Mereka lupa sahaja sebut nama Allah, mereka dimakan. Lupa sahaja sebut nama Allah, mereka dilanggar. Manusia Allah subhanahu wa ta'ala berikan lagi peluang. Manusia Allah masih lagi berikan peluang. Manusia masih lagi Allah Ta'ala berikan peluang untuk doa yang kita doakan tadi ramai-ramai. Kita aminkan bersama dengan imam, kita aminkan bersama dengan para jamaah semua. Mudah-mudahan ianya menjadi hakikat dalam diri kita untuk menjadikan tahun ini tahun kita bermula untuk kita melonjak kepada iman, melonjak untuk menonjakkan iman kita menjadi 100% dengan apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah dan malu maksudnya adalah datangkan balik, rebuild akan sifat malu di dalam diri kita, agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Apabila manusia sudah tidak ada malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu sudah tidak ada malu, lakukanlah apa yang kamu ingin lakukan, buatlah apa yang kamu ingin buatkan, laksanakanlah apa yang kamu ingin laksanakan. Kamu sudah tidak ada malu, kamu sudah tidak ada faith, kamu sudah tidak ada kepercayaan, kamu sudah tidak ada iman. Maka mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak daripada apa yang saya sampaikan ini mampu membuka sedikit minda kita bahawa masyarakat kita sekarang ini berada di dalam masalah yang sangat-sangat besar. Remaja-remaja kita berada dalam masalah yang sangat-sangat besar. Wanita-wanita kita juga sudah tidak ada sifat malu, menayangkan, membuka sana, membuka sini, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada fitnatud dunia, antaranya wanita-wanita, antaranya anak-anak, antaranya harta benda. Kesemua itu merupakan fitnah-fitnah yang mampu merosakkan kita, mampu merosakkan hidup kita, mampu merosakkan ahli keluarga kita. Jadi cukuplah kita setakat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan kepada kita, memberikan keampunan kepada kita semua. Tidak kita dikeluarkan daripada majlis ini kecuali diampunkan segala dosa-dosa kita, kecuali diberikan syifa
kepada mereka-mereka yang sakit, diberikan ketenangan jiwa kepada mereka-mereka yang berada di dalam jiwa yang tidak tenteram, diberikan disenangkan menyelesaikan hutang kepada mereka-mereka yang mempunyai hutang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.